Selamat datang ke kelas cikgu bagi Bahasa Melayu tahun 5. Pada kelas hari ini, cikgu masih mengekalkan tema perpaduan. Pada hari ini kita akan belajar unit yang ke-11 iaitu di bawah tajuk Meraihkan Penyatuan. Tajuk kecilnya pula iaitu Kelab Berukun Negara. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks pada halaman yang ke-86. Jangan lupa sila tonton sehingga habis. Sekarang, mari kita lihat standar kandungan dan standar pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Standar kandungannya ialah 5.2 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Bagi standar pembelajaran 5.2.1 memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks iaitu 4 roman kata berimbuhan sisipan. Mungkin kata berimbuhan sisipan ini merupakan kata berimbuhan yang agak baharu bagi anda semua. Jangan lupa sila dengar sehingga selesai. Baiklah murid-murid, apa objektif pembelajaran kita pada sesi PDPR pada kali ini? Pada akhir PDPR, cikgu mengharapkan murid-murid dapat yang pertama, mengecam dan memahami sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kata berimbuhan sisipan berdasarkan perbualan. Objektif yang kedua, cikgu juga mengharapkan pada akhir PDPR, murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan mengikut konteks. Apa itu kata berimbuhan sisipan? Kata berimbuhan sisipan ialah imbuhan yang menyisip di bahagian tengah kata. Menyisip ini bermaksud menyelinap, masuk dalam celah-celah perkataan tetapi berada di tengah-tengah kata. Kata ini merujuk kepada perkataan. Baiklah murid-murid, ada 4 bentuk sisipan iaitu EL, ER, EM dan IN. Kita lihat contoh di bawah. Bagaimana sisipan ini masuk dalam perkataan. Yang pertama, perkataan yang dimasukkan, disisipkan tapak. Masuk sisipan EL, tapak ini menjadi telapak. Yang kedua, contoh perkataan yang digunakan gigi. Imbuhan bentuk sisipan iaitu ER, perkataan gigi ini menjadi gerigi. Kita lihat yang ketiga pula, perkataan yang digunakan kuning. Sisipan yang digunakan EM. EM ini menyisip masuk dalam kuning menjadi kemuning. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir bagi bentuk sisipan IN menggunakan perkataan sambung. Sambung menjadi sinambung. Murid-murid sekalian, sisipan ini tidak hadir pada semua perkataan, hanya pada beberapa perkataan yang tertentu sahaja. Jangan pula awak sisip nanti dalam perkataan yang tidak sepatutnya disisip.
kita tengok bagaimana kata berimbuhan sisipan ini digunakan. Kita lihat buku teks, iaitu di bawah tajuk tadi cikgu dah terangkan, Kelab Rukun Negara. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Farisha, Rupini dan Shufen daripada kumpulan gemilang sedang menyiapkan mural rukun negara di dinding bangunan sekolah. Mari kita lihat bersama-sama perbualan ini. Kita baca dalam belot kata. Kita akan memastikan telapak tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Betul, Farisha. Pastikan alatan tidak selerak. Jangan gementar semasa mewarnakannya. Nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat. Nanti nampak serabut pula. Baiklah murid-murid, kita lihat dan kecam di mana perkataan yang ada imbuhan sisipan. Pada video ini, cikgu telah bantu anda mengecam perkataan yang mengandungi imbuhan, maksud cikgu kata berimbuhan sisipan. Yang pertama, iaitu yang telah diberikan dalam buku teks yang telah diwarnakan dengan warna biru, gemilang. Yang kedua, telapak. Yang ketiga, celoreng. Jangan lupa sila catat ataupun boleh guna pensel, gariskan menggunakan pensel terlebih dahulu. Yang keempat, selera. Yang kelima, gementar. Dan yang keenam, serabut. Baik, ini situasi yang pertama. Kita lihat situasi yang kedua pula. Baiklah murid-murid, mari kita lihat situasi yang kedua. Mural rukun negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya? Saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Di kiri mural, kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu kerlip agar mural ini nampak menarik. Bagus semua. Kerja kamu ini ialah sinambung pembelajaran kamu di dalam kelas. Kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Baiklah murid-murid, mari kita kecam kata berimbuhan sisipan dalam perbualan ini. Yang ketujuh, cemerlangnya. Yang ke-8, kelopak. Yang ke-9, semerbak. Dan yang terakhir, sinambung. Jangan lupa gariskan atau catat terlebih dahulu. Sekarang masa untuk aktiviti, iaitu latihan. Aktiviti yang pertama, murid-murid diminta menyenaraikan kata berimbuhan sisipan menggunakan peta bulatan. Arahannya sekali lagi cikgu ulang, senaraikan kata berimbuhan sisipan menggunakan peta bulatan. Ada yang tak kenal peta bulatan lagi? Di sini cikgu sertakan
gambar. Jadi ada berapa kata berimbuhan sisipan yang telah dikenal pasti tadi? Ada 10. Jadi apa tajuk peta bulatan kita? Di tengah-tengah ini anda tulis kata berimbuhan sisipan. Kemudian senaraikan 10 kata berimbuhan sisipan yang telah dikenal pasti tadi. Kalau murid-murid dah garis masa cikgu menerangkan tadi, jadi agak senanglah. Kalau belum, murid-murid boleh tonton semula video cikgu ni pada awal penerangan tadi. Ini aktiviti yang pertama. Kita lihat aktiviti yang kedua pula. Setelah selesai peta bulatan disiapkan, murid-murid perlu membina 5 ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan. Jangan risau. Cikgu ada panduan untuk membina 5 ayat. Baiklah murid-murid. Ini ialah contoh bagaimana hendak membina ayat menggunakan teknik skop, iaitu SKOP. Apa itu skop? Apa itu SKOP? S merujuk kepada subjek. Subjek, murid-murid boleh tanya diri sendiri, merujuk kepada siapa. K merujuk kepada kata kerja. Apa contoh kata kerja? Apa sahaja perkataan yang menunjukkan perbuatan. Itu ialah kata kerja. O merujuk kepada objek. Dan P merujuk kepada peluasan. Peluasan ini murid-murid boleh guna kata hubung iaitu untuk, yang, dengan, agar, supaya, pada ataupun di. Ataupun ingat tak formula kata hubung yang cikgu kongsi dalam kelas? Ada yang masih ingat? Iaitu suka. Suka merujuk kepada supaya, untuk, kerana ataupun agar. Jangan lupa formula kata hubung itu. Baik, kita lihat contoh ayat yang cikgu bina di sini. Ini kredit kepada buku Mudahnya Tata Bahasa. Tulisan Cikgu Mat Arifin. Cikgu ambil contoh ayat daripada buku tersebut, iaitu ibu terkejut melihat keadaan rumah yang begitu selerak dan tidak terurus. Murid-murid boleh kenal pasti apa kata berimbuhan sisipan di sini? Ya, iaitu selerak. Kata imbuhan sisipan, bentuk imbuhan sisipan yang cikgu ambil di sini ialah IL. Di sini serak sepatutnya ini. Jadi selerak. Baik, kita balik kepada ayat. Ibu terkejut melihat keadaan rumah yang begitu selerak dan tidak terurus. Ibu merujuk kepada subjek. Siapa? Siapa? Iaitu ibu. Baik, terkejut melihat. Terkejut melihat ialah kata kerja. Objek pula keadaan rumah. O. Objek ialah keadaan rumah. Sekarang cikgu luaskan ayat ini menggunakan kata hubung yang begitu selerak dan tidak terurus. Baiklah murid-murid, cikgu harap teknik ini akan membantu murid-murid membina 5 ayat dengan lebih mudah. Ingat, jangan terus bina, kena bina kerangka terlebih dahulu. Barulah boleh bina ayat.